أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inilah tujuan kisah ini kita baca berkali-kali di dalam Al-Quran. Waja'aka fi hadhil haq. Yang pertama, kita tahu kebenaran ataupun tujuan hidup kita. Kita tahu mau'izah, iaitu Allah beri nasihat, dan juga kita dapat pelajaran peringatan kepada orang yang beriman. Inilah kisah-kisah ini, tiga perkara ya kita dapat. Yang pertama kebenaran, kita dapat nasihat dan juga peringatan. Kita beringat, oh sebenarnya saya ni tak layak, tak patut rasa give up. Oh saya sebenarnya dinasihat oleh Allah, keep it up, terus buat baik walaupun dalam keadaan lockdown. Kerana apa? Setiap nabi ini ada masa dia kena tahan dalam perut ikan dan sebagainya, dan itu peluang untuk mereka makin zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sama-sama ingin melihat kepada apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 235. Sama-sama kita perhatikan. Daripada ayat yang ke-118, kita akan melihat kepada bagaimana Allah menyatakan tentang jika Allah kehendaki, Allah boleh menjadikan umat ini satu, dan apakah rahsia diselamatkan sesuatu negeri pada ayat 118 hingga ayat ke-119. Kemudian manfaat daripada kisah para nabi dan perintah untuk beribadah serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 120 hingga ayat 123 sebagai kesimpulan akhir. Dan kita masuk pada surah Yusuf ayat 1 hingga 3. Indahnya bahasa Arab Al-Quran dan kedudukan kisah-kisahnya, dan disambung pada ayat keempat, pertemuan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, anak dan ayah. Betapa mimpi yang disampaikan itu menjadi asas kepada kisah daripada surah Yusuf. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم Tapi kita nak lihat dahulu resolusi untuk halaman kita pada hari ini. Yang pertama, kita elakkan bertelingkah pada perkara kecil daripada ayat 118. Yang kedua, baca kisah para rasul untuk kita meneguhkan hati, jangan give up. Kalau rasa nak burn out, inilah kisah yang perlu diangkat ketika berhadapan dengan masalah. Dan yang ketiga, yakin Allah tidak lalai apa yang dibuat oleh makhluknya. Segala ujian itu Allah sedang siapkan proses untuk menyelamatkan kita mendapat rahmat sampai ke syurga. Allah la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan pilihan kita adalah zala ataupun zayala, yang maksudnya sentiasa, tidak berhenti. Inilah yang ada pada ayat 118, 10 kali berulang dalam al-Quran. Wala yazaluna mukhtalifin, manusia ini selalu berbeza-beza pendapat, bertelingkah, tetapi kalau orang yang mendapat rahmat Allah, dia sentiasa menguruskan pertelingkahan itu untuk maju ke depan, bukannya untuk makin jauh ditarik kepada kerosakan. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Ini tajwid penutup kepada hukum lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Kita lihat sedikit apakah
kita kata perbezaan antara lam qamariyah dengan lam syamsiyah. Yang mana lam qamariyah ini ialah bacaannya secara izhar lam tu, dilafaz lam tu. Macam kita baca alhamdu, lam tu dilafaz. Adapun lam syamsiyah idgham, dibaca secara idgham, iaitu lam itu tidak dilafaz, lam tu dimasukkan dalam selepas tu. Seperti kita baca asy-syamsu ataupun as-samad. Yang kedua ialah lam qamariyah ini ada tanda sukun, tanda mati di atas lam. Adapun lam syamsiyah tidak diletakkan tanda mati di atas lam, sebaliknya lam diletakkan tanda tasydid kepada huruf selepas lam tersebut. Dan juga persamaannya 14 huruf qamariyah dan ada juga 14 huruf syamsiyah. Baik, itu sedikit sebanyak tentang mungkin ada yang tanya kenapa dinamakan lam qamariyah. Qamariyah tu dinisbahkan kepada bulan. Dan juga kenapa dinamakan lam syamsiyah. Syamsiyah tu dinisbah kepada asy-syams, iaitu matahari. Yang mana kita ibaratkan macam ni. Lam itu diibaratkan seperti bintang, Safas. An-nujum, bintang. Yang mana kalau lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah ataupun bulan, bulan bila dia pancarkan cahaya, dia tidak mematikan bintang. Mana bintang itu boleh duduk sekali dengan bulan. Nampak bintang itu walaupun bulan tu menyebarkan cahaya. Sebab itu lam tu tetap dibaca. Alham. Tetap zahir, dizahirkan lam kerana dia boleh duduk dengan bulan. Adapun lam syamsiyah, lam itu bintang. Bila bertemu huruf-huruf syams, huruf-huruf matahari ni, matahari bila terpancar, bintang tu sudah tidak kelihatan. Maka lam itu tidak lagi dapat dizahirkan, maka lam tu kena baca, dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Maka kita baca asy-syams, as-samad. Lam itu tidak dilafaz, hanya ditulis pada ayat tapi tidak dilafaz pada sebutan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.